Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Yang bagi ahli jawatan kuasa masjid, tuan-tuan, perempuan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada pagi ini dalam kuliah subuh setiap pagi Ahad, yang mana kita membaca kitab Riyadhus Shalihin, suatu kitab yang dihimpun oleh Al-Imam Al-Hafiz An-Nawawi rahimahullah. Cuma yang kuliah Isnin malam Selasa tu belum lagi kita mula, cuti 3 bulan lah. Mungkin insya-Allah lah saya cubalah malam esok. Maklumlah anak kecil, tua-tua pun ada anak lagi. Umur tu tak tua lagi, tapi nampak macam tua dah. Saya sampaikan baru ni bawa anak picek kuning. Orang boleh tanya, ustaz bawa cucu ke? Allahu Akbar, saya balik tengok cermin semula. Kan, tanya orang perempuan, awak baba ni nampak tua sangat ke? Orang kata bawa cucu. Kebetulan lah bawa 2 orang tu, mak mentua bawa seorang, kakak bawa seorang. Mak mentua tu depa ingat isteri saya. Allahu Akbar. Kan, macam mana nak bagi nampak muda sikit? Tapi orang kata bagus juga nampak muka matang ni. Kan, bila kita cakap ni orang terima sikit, bagi nak lebih daripada muka budak-budak. Kan. Okey, kita sambung kitab Riyadhus Shalihin. Baru ni kita dah baca dah satu hadis tentang bab tentang pujian bagi orang yang sudah meninggal. Pagi ni kita ulang sekali lagi hadis ni. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fi darain amin, an Anas radhiyallahu anhu qala marru bi janazatin fa athnaw 'alayha khairan. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت، ثم مروا بأخرى فأثنوا عليها شرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت، فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما وجبت، فقال هذا أثنيتم عليه خيرا فوجبت له الجنة، وهذا أثنيتم عليه شرا فوجبت له النار أنتم شهداء الله في الأرض. متفق عليه. Hadis yang pertama dalam bab ni, maksudnya pujian kepada orang yang dah meninggal. Orang yang dah meninggal. Jadi orang yang dah meninggal, dia meninggal dah. Kan tak boleh nak patah balik dah pun. Cuma kita hak hidup ni. Kita hak hidup. Hari ni kita komen orang, esok kita mati orang komen kita pula. Hari ni kita komen kebaikan untuk orang, esok orang komen kebaikan untuk kita. Hari ni kita komen yang tak padan-padan, kita komen pasal jahat, orang yang dah mati, esok macam itulah. Sikit kesalahan yang kita buat, hari kita mati macam-macam orang mungkin. Benda ni agama ajak kita. Hari ni kita buat kebaikan untuk orang, Allah balas kebaikan untuk kita. Okey, dalam hadis ni daripada Anas bin Malik radhiyallahu an katanya, marru bi janazatin. Suatu ketika dibawa lalu satu jenazah.
Masa tu Nabi dan para sahabat lah. Fa asnau 'alaiha khaira. Masa jenazah ni bawa mai depan, orang pun tanya lah, jenazah siapa ni? Lalu dia pun sebutlah, ni jenazah ni sekian-sekian nama dia. Fa asnau 'alaiha khaira. Masa jenazah hak awal ni pakat puji jenazah tu, kata bagus ni jenazah ni baik dia, masya-Allah bagus. Lalu Nabi SAW yang dengar sahabat duk puji jenazah hak pertama yang bawa lalu kat depan ni, Nabi kata wajabat, wajib. Wajib apa? Okey, kita tengok penghujung hadis lagi. Summa maru bi ukhra. Kemudian bawa pula jenazah yang kedua, lintas mai depan. Nabi dan para sahabat ada sekali. Fa asnau 'alaiha khaira. Lalu para sahabat ni kutuk jenazah ni, cerita pasal kejahatan dia. Faqala Nabi, dan Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, wajabat, wajib untuk dia. Jadi Umar Al-Khattab ketika dalam majlis tu dia ada. Dia Nabi SAW ni, bila Nabi kata, ramai sahabat tak berani dah nak sebut apa. Macam kita lah, kalau orang depan kita ni orang hebat, kan, kita nak sebut, seriau, rasa segan. Bahasa kita segan lah. Jadi sahabat pun sama juga. Bila Nabi buat sesuatu ni, sahabat dia segan. Tapi dalam ramai-ramai sahabat ni ada yang kemah, kan. Jadi Umar ada dalam majlis tu. Lalu Umar kata dekat Nabi, ma wajabat, wahai Rasulullah, apa hak wajib-wajib yang baginda sebut tu? Lalu Nabi kata, haza asnaitum alaihi khaira. Nabi kata, jenazah hak pertama yang kamu puji kebaikan untuk dia tu, fa wajabat lahul jannah, wajib untuk dia syurga. Yang Nabi duk kata wajabat tu maksudnya wajib. Dan wajib tu Nabi detailkan, fa wajabat lahul jannah, wajib untuk jenazah yang pertama yang dipuji tentang kebaikan-kebaikan dia, maka Nabi kata wajib bagi dia syurga. Wa hadza asnaitum alaihi syarra. Manakala jenazah hak kedua yang kamu duk kutuk dia, yang kamu komen dia, kamu kata dia ni jahat apa semua, fa wajabat lahun nar, wajib untuk dia neraka. Lalu penghujung hadis ni Nabi kata satu perkataan yang menarik, yang patut kita jadikan pengajaran untuk kita. Nabi kata, antum syuhadaullahi fil ard. Nabi kata, kamulah yang menjadi saksi untuk Allah ketika di bumi ini. Maksudnya kita tahulah kawan kita tu semayang tak semayang, kawan kita tu perangai baik ke perangai huduh, kita tahu semua. Kan, ni maksudnya nak bezakan antara orang yang buat maksiat peribadi dengan orang yang buat maksiat tunjuk ke orang. Kita tak tahu sesetengah orang dia kat rumah nakal kat rumah. Kan, setiap malam duk tengok gusti perempuan. Kan, setiap malam duk tengok Hinustah menari pakai baju skerat. Kan, kita tak tahu. Kan, dia aib dia dengan Tuhan. Tetapi yang dalam hadis ni, antum syuhadaullah, kamu jadi saksi mewakili Allah dekat muka dunia ni. Saksi inilah yang kadang-kadang diperlukan dalam kes mahkamah, yang nak membuktikan dia bersalah ataupun tak. Jadi bila orang duk cakap, maksudnya si mati ni dia buat kebaikan, orang nampak. Dia buat kejahatan pun orang nampak. Jadi manusia ni dia akan menjadi saksi antara satu sama lain. Hari ni kita jadi saksi dekat kawan kita, kita kata dia ni bagus. Kita mati, ada orang yang menjadi saksi untuk kita. Hadis ini direkodkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Okey, hadis yang kedua, ia hampir sama macam ni juga, cuma ada sedikit pendetilan. Wa an Abil Aswad qala قدمت المدينة فجلست إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فمرت بهم جنازة فأثني على صاحبها خيرا
faqala Umar radhiyallahu an wajabat summa murra bi ukhra fa usni ala sahibiha khaira faqala Umar wajabat summa murra bithalithati fa usni ala sahibiha syarra faqala Umar wajabat qala Abul Aswad faqultu wa ma wajabat ya amiral mu'minin faqala qultu kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ayyuma muslimin shahida lahu arba'atun bi khairin adkhalahu Allahul jannah faqulna wa thalatha qala wa thalatha faqulna wasnani qala wasnani summa lam nas'alhu 'anil wahid rawahul Bukhari. Kalau kita belajar bahasa Arab, kita dah dapat gambaran umum. Kan? Ini kelebihan belajar bahasa Arab, bahasa agama Islam. Kan? Sebab Quran hadis semua bahasa Arab. Kalau kita dulu terlepas pandang ngaji sekolah orang putih pandai, Arab kita tak pandai. Kan pastikan anak cucu kita ni belajar bahasa Arab. Kan? Sekarang ni peluang untuk belajar bahasa Arab bermula dari sekolah rendah lagi. Sekolah rendah tu dah ada silibus, ada sukatan pelajaran, dah belajar bahasa Arab dah. Darjah 1 dah bahasa Arab, kita dulu tak ada. Kan saya kena bahasa Arab dulu ngaji sekolah menengah. Ke sekolah menengah tu seolah-olah kelas peralihan tu seolah macam budak darjah 1 sekarang. Berpeluang. Jadi Tok Wan dengan Tok pun ada peluang. Kan? Sekurang-kurangnya kita belajar beberapa kataan bahasa Arab ni, bila baca Quran menarik minat kita. Bila kita baca hadis Nabi, kita rasa seronok untuk kita baca sebab kita memahami beberapa perkataan bahasa Arab. Okey, hadis yang kedua ni daripada Abil Aswad, katanya qadimtul Madinah. Dia kata aku datang ke Madinah. Abil Aswad ni dia seorang tabi'in. Dia bukan sahabat Nabi, dia tabi'in. Dia tak jumpa Nabi, dia jumpa sahabat. Jadi dia kata aku datang ke Madinah, fajalastu ila Umar bin Khattab, dan sampai kat Madinah aku pun pilah berjumpa dengan Umar Al-Khattab, khalifah Islam yang kedua radhiyallahu an. Famarrat bihim janazah. Semasa aku berada dengan Umar dalam satu majlis, tiba-tiba dibawa mai jenazah depan kami. Fa usniya ala sahibiha khaira. Lalu orang hak dalam majlis tu puji. Orang kata hak jenazah ni khaira, dia ni orang baik dia ni. Orang bagus dia ni. Orang buat ibadat dia ni. Faqala Umar. Lalu Umar pun berkata radhiyallahu an, wajaban, wajib untuk dia. Jadi perkataan Umar ni sama macam hadis pertama yang Nabi kata. Okey, kemudian Abil Aswad kata lagi, summa murra bi ukhra. Selepas tu bawa pula jenazah yang kedua. Ni nak jadi cerita ni, jenazah jadi banyak pada hari tu. Summa murra bi ukhra, kemudian dibawa mai lagi jenazah yang kedua. Fa usniya ala sahibiha khaira. Lalu orang ramai pun pujilah tentang kebaikan jenazah ni. Faqala Umar pun berkata wajabat, wajib untuk dia. Summa murra bis lisati, kemudian dibawa mai jenazah yang ketiga pula. Fa usniya ala sahibiha syarra. Tetapi yang ketiga ni, orang pakat duk kata kat dia ni jahat. Syarra. Kan? Khairul bariyah, sebaik-baik manusia. Syarrul bariyah, sejahat-jahat manusia. Kan? Kalau kita tahu makna, bila baca lam yang kuning tu, tak silap lah. Kan? Innal ladzina amanu wa amilus salihati ulaika hum syarru ka ba khairu. Tu dah. Kalau ustaz tanya terkejut macam tu nak jawab tak berani. Khairu ka syarrun. Ada kata syarrun tu. Tok bila kita kata khairun.
orang beriman dan beramal soleh. Tengok, ulaikahum, mereka ini adalah sebaik-baik ke sejahat-jahat? Sebaik-baik. Khairul bariyah. Syarrul bariyah, sejahat-jahat manusia. Kan? Mak mentua saya dia cerita, zaman dia sekolah dulu, ada kawan nama Syarrul bariyah. Kan? Kalau sekarang ni kita cadangkan tukang nama lah. Pergi tukang Khairul bariyah. Syarrul bariyah, sejahat manusia. Dan orang hak nama macam tu memang Tuhan uji. Dia tak jadi baik. Sebab orang duk panggil hari-hari. Kan? Kesan pada nama tu. Kan? Okey, macam orang kata nama Luqman lah. Orang kata Luqman ni nama cerdik. Duk panggil Luqman hari-hari, cerdik. Cerdik sungguh nama Luqman. Jarang sangat Luqman nama hak tak jadi. Ramai jadi belakang. Kalau hak tak jadi lah ni senyap sudahlah. Kan? Tapi nak cerita kesan pada nama. Kan? Jadi hak yang ketiga ni, jenazah ni syarrah. Abul Aswad kata dia ni orang jahat. Pakai duk kata kat dia, dia ni orang jahat ni, dia ni orang jahat ni. Lalu Umar kata wajibat, wajib untuk dia. Kemudian Abul Aswad faqultu, dia kata aku pun berkatalah ke Umar, wa ma wajabat ya Amirul Mukminin, apa yang wajib tu wahai penghulu ataupun ketua kepada orang yang beriman. Umar kan dia khalifah Islam yang kedua, gelaran untuk dia tu adalah Amirul Mukminin. Kan? Dia nak ganti daripada perkataan asalnya orang panggil dekat dia, orang panggil khalifati Rasulillah. Khalifah kepada khalifah. Khalifah dia maksudnya pengganti. Pengganti kepada pengganti Rasulullah. Maksudnya Umar ni pengganti kepada Abu Bakar As-Siddiq yang menggantikan kepimpinan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi panjang, jadi khalifah dua. Jadi dia tukar jadi Amirul Mukminin, gelaran dia. Jadi Abul Aswad kata, apa yang wajib tu wahai Amirul Mukminin? Lalu Umar jawab, qultu. Umar kata, yang aku kata, yang aku ucap tak sat ni wajibat tu 3 kali tu, kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Nabi pernah kata. Jadi Umar nak cerita, Imam Nawawi bawa hadis yang kedua ni sebagai turutan kepada hadis yang pertama. Hadis yang pertama Rasulullah yang kata, Umar pitanya soalan. Nak jadi kebetulan berlaku pada zaman Umar, bawa jenazah macam tu, ada orang puji jenazah, ada orang kritik jenazah. Umar pun kata sebagaimana Nabi kata. Dan ada tabi'in pitanya pula Umar. Dan Umar kata, qultu kama qala Nabi, aku kata tu sebagaimana Nabi kata. Kita tengok bagaimana para sahabat radhiyallahu anhum kesungguhan menjaga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita patut ada perasaan tu tuan-tuan sekalian. Perkataan kita bagi sama macam perkataan Nabi. Zikir kita, kan, amalan kita, selawat kita, tasbih kita, tahmid kita, istighfar kita bagi sama macam Nabi. Ini kita kata contoh yang ditunjuk oleh para sahabat radhiyallahu anhu. Kita berusaha. Usaha kita dengan kita belajar. Hak mana sama macam Nabi, kita teruskan. Hak mana tak sama macam Nabi, kita cuba ubah bagi sama macam Nabi. Okey. Kemudian bila Umar kata macam tu, lalu Umar kata lagi, ayyuma muslimin syahida lahu arba'atun bi khair. Umar kata, yang aku kata tu sebagaimana kata Nabi. Dan Nabi juga pernah bersabda. Nabi kata apa? Ayyuma muslimin, mana-mana orang Islam, syahidalahu arba'atun, yang bersaksi untuk dia 4 orang, bi khair, dengan kebaikan. Kan? Orang pergi ziarah jenazah kita, orang pergi tengok masa kita dah dalam kubur, ataupun orang cakap pasal kita dah mati lama dah.
4 orang puji kita, 4 orang cerita kebaikan kita. Lalu Nabi kata, adkhalahu Allahul jannah, niscaya Allah akan masukkan dia ke dalam syurga. 4 orang. Kan rasa kita ni mudah-mudahan orang hak kenal kebaikan kita ni lebih 4 orang lah. Kan? Contoh macam kita kata makan nasi lemak pagi ni. Kan ada berapa orang semua? Berapa orang makan? Ada 80 orang. Lebih kurang macam muslimat dengan 100 orang. Tiba-tiba kita tahu siapa hak belanja kita. Kan? Orang kata ni Pak Mak bagus dia lah, selama ni kadang-kadang duk sponsor. Dia kesian duit masjid ni duk habis setiap minggu. Asalkan ada kuliah Ustaz Sirajuddin je, habis nasi lemak dengan kopi. Kita nak jimat, dia pun sponsor. Dia kata untuk hari ni saya sponsor. Orang kenal kebaikan dia, 80 orang bersaksi. Tiba-tiba bila dia tak ada, orang kata, hari ni tak ada nasi yang itulah Pak Mak meninggal. Orang kata, bagus sungguh Pak Mak. Kan, rupanya dia duk belanja selama ni. 80 orang bersaksi untuk dia. Adakhullahul jannah. Allah masukkan dia ke dalam syurga. Lepas ni mesti berebut bakat nak belanja belakang. Okay. Buat kebaikan, ada ketika kita sembunyi. Ada ketika orang yang terima sumbangan, dia kena cerita sama untuk orang lain. Orang yang sponsor, dia tak payah cerita lah segi ria ataupun dia rasa ujub untuk dia. Contoh tuan setiausaha, dia tahu siapa yang sponsor. Sekali-sekala tuan setiausaha kena cerita juga. Ni nak abang mai hari ni alhamdulillah Pak Mak sponsor makanan pagi hari ni. Kan. Orang pun doalah untuk Pak Mak, mudah-mudahan Allah memberkati Pak Mak kita. Kan. Mudah-mudahan Allah memurahkan rezeki untuk dia. Itu penyaksian di dunia, doa dah tu. Akhirat bayangkanlah kelebihan yang dia dapat. Kan. Lepas ni pakat berebut lah, lepas ni jenuh kita makan pagi Ahad. Kan. Okey. Adakhalahu Allahul jannah, maka Allah masukkan orang yang dipuji oleh 4 orang itu ke dalam syurga. Faqulna, Umar kata, kami pun sebutlah. Kan. Wasalasah, wahai Rasulullah, macam mana 3 orang? Atas puji 4 orang. Kalau 3 orang macam mana? Allah masukkan syurga juga ke? Nabi kata, wasalasah. Yang 3 orang puji pun, orang yang dipuji pun Allah masukkan ke dalam syurga juga. Lepas tu Umar kata, kami pun kata lagi, wasna ni macam mana kalau 2 orang? Sebab tadi 4 orang, lepas tu 3 orang pula. Hak ni 2 orang puji kebaikan dia. Qala, lalu Nabi pun bersabda, wasnani, pun 2 orang. Summa lam nas'aluhu 'anil wahid, kemudian kami pun tak tanya dah lah. Hak pasal seorang kami tak tanya. Kami tanya sampai hak 2 orang tu. Hak seorang kami tak tanya Nabi. Cuma isu penghujung hadis tu, itu kata-kata Omar ataupun itu kata-kata Nabi. Okey. Kalau tengok secara logik di sini sebenarnya kata-kata Omar yang berkata Nabi kata. Seolah-olah Omar kata, Nabi kata mana-mana orang Islam yang 4 orang buat penyaksian untuk dia, Allah masukkan dia ke dalam syurga. Begitu juga 3 orang, begitu juga 2 orang. Sebab Omar tak mungkin boleh cerita pasal hal benda ghaib, kecuali itu adalah keistimewaan Nabi SAW cerita pasal ghaib, sebab baginda dapat wahyu. Hadis ini direkodkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Okey, bab yang seterusnya, bab tentang keutamaan orang yang meninggal, orang yang ditinggal mati anak kecil. Ni hak bagi mak ayah yang anak mati kecil. Ujian sebenarnya. Kan? Kadang kita nak masuk cerita lebih-lebih pasal kelahiran anak, kadang kesian juga ada kawan-kawan tak dapat anak. Dalam kita duk seronok buat akikah,
ada kawan kita anak duduk dekat ward dah 2 minggu dah, 3 minggu dah. Kan, saya baru ni masa dapat anak baru ni, beza seminggu dengan kawan. Tugas kat dekat Jawi dulu. Anak kita alhamdulillah sihat, cukup bulan elok. Kan? Kira ajaib lah. Keluar 2 orang, seorang 3 kilo, seorang lagi 3.26 kilo. Ish, kata hebat bini aku bawa. Padam perut ke depan sangat pun. Kan, sampai sebulan perut tak kecut-kecut lagi. Laki lagi tak kecut lah. Kan? Jadi 6 kilo lebih. Allah Akbar. Kalau laki mengandung tak apa dengan besar ni, bini dah lah kecil, orang kata beleh benar, bahasa utara beleh. Kan, masuk dengan kecil. Allahu Akbar. Tiba-tiba kita hak seronok dapat anak kembang ni, kawan kita baru habis 6 bulan nak masuk perut ke-7 dah salin awal. Allahu Akbar. Kesiannya anak tak cukup bulan. Tuhan uji. Dah 3 minggu masih ada kat ward. Allahu Akbar. Penuh waya kat badan. Kan, masuk ujian. Itu pun bila kita tengok dia suruh kawan-kawan doa, hebat. Sebab apa? Sebab setengah orang diuji tak pernah rasa mengandung ni. Setengah orang rasa juga mengandung. Sampai 4 bulan anak keluar dalam bentuk janin, tak ada jadi baby. Pun bersyukur, dia kata tak apalah, sekurang-kurangnya saya mengandung 4 bulan ni, orang tak kata saya ni mandui. Orang Melayu kita kadang mulut boleh tahan juga. Kan? Kadang seorang ibu ni dapat mengandung anak walaupun gugur, sekurang-kurangnya dia menjawab bagi siapa-siapa yang tuduh kata dia mandui. Nikmat untuk dia. Kan? Bagi sesetengah orang Tuhan uji tak pernah dapat anak, tak pernah mengandung. Kan? Tuhan uji. Tetapi orang yang diuji dapat anak tak cukup tidur pula. Kan? Tak cukup tidur pula. Nak boleh tidur, seorang teriak. Dan seorang teriak kena buat pelari lah. Kalau tidak teriak yang kedua pula. Kan? Silat-silat kadang-kadang nak tugas subuh terlepas. Tidur tak cukup. Kan? Maksudnya kadang-kadang balance Tuhan bagi kat kita ni. Macam saya kata, Imam Nawawi pengarang kitab kita ni, kahwin pun tak, apatah lagi nak ada anak. Tetapi hari-hari bila kita baca kitab dia, kita mendoakan dia, rahimahullah, Allah merahmati dia. Tak ada anak mendoakan untuk dia, tetapi kita ni bagaikan anak murid untuk dia, yang sentiasa doa untuk dia. Ini keberkatan ilmu. Jadi tuan-tuan dan rahmati Allah sekalian, dalam bab ni bagaimana Al-Imam Nawawi bawa hadis-hadis yang berkaitan dengan syafaat budak kecil. Cuma sebelum saya masuk hadis yang pertama, budak kecil ni setara mana? Kalau hak gugur 5 bulan, hak gugur 4 bulan, itu kira anak ke ataupun belum dikira? Okey, dalam perbincangan ulama fiqh, bayi yang dilahirkan tu, nama bayi keluar tu memang macam orang. Bila keluar tu macam orang, sama ada meninggal dalam perut ataupun meninggal setelah dilahirkan, boleh bagi syafaat. Sebab apa? Sebab hukum untuk dia mandi jenazah, kafan macam orang dewasa, dan disolat jenazah dia. Kan? Kalau yang janin 4 bulan keluar, janin hak keluar 4 bulan ni dia seketui. Dia baru nak ada bentuk kepala, dia dah ada macam bentuk tangan, dia ada macam bentuk kaki. Tetapi tak sempurna. Kalau kata roh ada, roh memang ada 4 bulan, tetapi dia tak macam orang lagi. Walaupun ada pandangan. Ada pandangan kata 4 bulan dah boleh solat jenazah dah. Ini antara pandangan. Tetapi pandangan jumhur ulama, kebanyakan ulama kata biasanya cukup 6 bulan dah macam orang dah. Kalau lahir pada ketika tu boleh diselamatkan walaupun duduk dalam balang tu lama. Tetapi kalau tak sampai 6 bulan memang belum tentu untuk diselamatkan. Sebab dia tak jadi badan betul macam orang lagi. Kalau dah keluar, macam mana nak tumbuh jadi kepala elok, tangan dia jadi jari elok? Kan?
Jadi mana-mana bayi yang mati dalam perut, keluar dari perut, ataupun dah lahir dah, besar dah, asalkan belum baligh. Orang tahu kata belum baligh. Kan baligh tu salah sebut tu jadi ain. Tapi dah duk biasa sebut baligh. Bila orang kata anak baligh ni, kita rasa macam tak baligh lagi bila sebut baligh tu. Kan perkataan tu. Okey, jadi kita akan huraikan hadis-hadis yang berkaitan dengan syafaat budak kecil boleh membantu mak ayah dia. Kan? Sebab tu kita doa antara sunnah Nabi bila solat jenazah budak-budak, kita tak doa Allahumma fillahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Budak ni tak ada dosa lagi. Allahumma fillahu ialah kita doa ya Allah ampunkan dosa dia. Nak ampun dosa dia, macam mana dia tak ada dosa lagi, kan? Tetapi kita doa untuk dia, ya Allah, Allahumma ja'alhu salafan wa faratan wa syafi'an li walidayhi. Ya Allah, jadikan jenazah budak-budak ni, dia boleh jadi tebusan, dia boleh jadi syafaat, dia boleh tolong li abawaihi, untuk mak ayah dia. Budak tu jadi syafaat. Jadi mana-mana orang kalau dia baca hadis ni memang dia rasa terkilat. Kan? Mak saya dulu, mak ayah lah, dia dapat anak sulung dah 15 hari. Kan? Buh pula nama Jamilah, cantik sungguh Tuhan bagi, sampai 15 hari. Sebelum nak cukup 15 hari kena demam panas. Dulu rawatan agak lambat sikit. Demam panas kadang boleh diselamatkan, tapi dah ajal. Jadi demam panas, meninggal. Allahu Akbar. Bayangkan anak sulung. Kadang-kadang orang perempuan emosi ketika dalam pantang ni. Tu yang kadang orang kata gila apa? Gila merian, gila moroyan, kan? Kadang kesian, kadang jadi kat orang perempuan yang emosi dia terganggu. Last kali dia jadi kemurungan. Maksudnya bukan mudah orang yang nak menghadapi macam ni. Saya boleh baca hadis ni, tetapi kadang sesetengah orang dia tak boleh nak lalui. Sampaikan bila baby mati dalam perut, bila baby tu dilahirkan, dia tak mau tengok anak dia sebab dia tak terkamak. Dia tak boleh nak terima hakikat tu. Allahu Akbar. Sampaikan tak tahu kubur anak tu kat mana. Sebab apa? Emosi dia terganggu. Tetapi kalau dia baca hadis ni, siapa-siapa akan diuji. Memanglah kita cakap ni kita pun takut Tuhan uji kita. Tapi kita ni siapa bandingan Tuhan? Semua orang akan diuji. Kan? Kadang-kadang saya tengok ada satu kes tu bagaimana dah cukup 9 bulan dah. Berapa hari lagi nak cukup due. Tuhan uji satu keluarga ni. Baby mati dalam perut. Keluar tu Allah Akbar dengan cantiknya, dengan putih. Orang Melayu ke sebut putih tu kira ni lah. Kan macam orang duk pergi tengok anak ustaz. Putih anak ustaz. Pelik aku hitam anak putih pelik. Kan kadang biasa orang kita ke sebut putih, cerah tu kehebat lah. Kan padahal kita sawo matang aja kulit kita ni. Tuhan uji. Tetapi kalau kita baca hadis ni, orang yang diuji dia sabar dan dia menganggap anak itu sebagai anak dia. Bila lahir sebagai orang, bagi ada nama anak untuk dia. Pergi tengok kubur anak dia. Kan? Supaya emosi dia tak terganggu. Seolah-olah kita redha dengan apa yang Tuhan uji kita. Sebab alam kita ni tak habis alam sini. Pi alam barzah pula. Pi alam akhirat pula. Sekurang-kurangnya ada modal untuk kita anak seorang ni. Dialah akan heret kaki kita masuk syurga nanti mudah-mudahan. Tetapi kita hak cakap mungkin setengah orang dia kata, tak apalah ustaz, tak kena kat ustaz. Kan kita pun manusia, ada kelemahan kita. Nabi pun diuji oleh Tuhan. Anak Nabi bernama Ibrahim mati ketika kecil. Nabi pun menangis keluarkan air mata juga sebagaimana hadis yang kita baca sebelum ni. Tuan-tuan dirahmati Allah sekalian. Hadis yang pertama dalam bab ni, qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fi darin amin an Anas radhiyallahu anhu qala
qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min muslimin yamutu lahu salasatun lam yablughul hinsa illa adkhalahu Allahul jannata bi fadli rahmatihi iyyahu, muttafaqun alaih. Hadis daripada Anas bin Malik radhiyallahu an, katanya telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min muslimin. Rasulullah sabda apa? Ma min muslimin yamutu. Nabi kata tak ada lah untuk seorang Islam ni yang mati bagi dia salah satu, tiga orang. Tiga orang ni siapa? Lam yablughul hinsa. Tiga orang yang belum sampai tahap baligh. Baligh maksudnya mati kanak-kanak lah kan, sama ada bayi ataupun kanak-kanak. Lam yablughul hinsa maksudnya yang belum sampai tahap baligh. Illa adkhalahu Allahul jannah, melainkan orang hak mati tiga orang anak yang belum baligh lagi ni, melainkan Allah akan masukkan dia ke dalam syurga bifadli rahmatihi, dengan kurniaan rahmat Allah, iyahum, terhadap anak-anak yang mati ni. Allah bagi kelebihan untuk budak-budak yang mati kecil, dia boleh jadi syafaat untuk mak ayah dia, sebab dia tak ada dosa apa lagi. Dia boleh mendoakan, dia boleh tarik, boleh tackle Tuhan pada hari akhirat nanti. Jadi siapa yang pernah melalui zaman anak yang mati kecil ni, bersyukurlah ada sesuatu yang menjadi syafaat dekat di akhirat nanti. Muttafaqun alaih, hadis ini direkodkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Dan satu hadis lagi sebelum kita bersurai, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yamutu li ahadin minal muslimina salasatun minal waladi la tamassuhu an-naru illa tahillatal qasam, muttafaqun alaih. Wa tahillatul qasam qaulullahi ta'ala wa in minkum illa wariduha wal wurudu wal uburu 'ala sirat wa huwa jisrun mansubun 'ala zahri jahannam afanallahu minha. Hadis yang kedua dalam bab ini, hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, katanya telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yamutu li ahadin minal muslimin. Nabi kata tidaklah seseorang daripada orang Islam yang mati salasatun minal walad. Yang mati itu siapa? Tiga orang anak dia. Bila sebut walad, anak, memang sah, tak balik lagi lah, sebab tu nama anak-anak ataupun nama kanak-kanak. La tamassuhun nar. Seseorang ni yang mak ayah ni, neraka tak akan sentuh dia. Allahu Akbar. Kan? Jangan kita doa nak mati pula. Kan? Ada kelebihan lain pula hak kita baca hadis minggu lepas. Kelebihan anak besar jadi anak soleh pula, sebab kecil ni cara kecil. Saya kira doa biar mati kecil dah. Aku dah amalan tak banyak, tak apa. Itu qada qadar Tuhan. Didik anak hak kecil, cucu hak kecil ni tak apa, biar jadi anak soleh, mendoakan untuk kita. Itu kelebihan anak yang besar, yang soleh yang kita didik ataupun salihah. Yang hak tak ada anak, macam saya sebut minggu lepas, cari anak angkat, cari anak menakan hak dekat dengan kita, sponsor dia ngaji sekolah agama, sponsor dia ngaji tahfiz, dia akan doa untuk kita. Anak menakan ni pangkat dia macam anak sendirilah. Kan? Maksudnya banyak kelebihan yang kita belajar daripada hadis-hadis Nabi, cuma bagaimana praktik kita. Kan? Okey. Jadi orang yang anak mati tiga orang ni daripada anak-anak dia, la tamassuhun nar, Nabi kata neraka tak akan sentuh dia illa tahillatal qasam, hanya sekadar untuk menepati sumpah. Sumpah siapa ni? Sumpah siapa?
Tahilatul qasam. Okey. Al-Imam Nawawi dalam hadis ni dia cerita tahilatul qasam yang disebutkan oleh Nabi SAW, maksudnya ialah sebagaimana qaulullah ta'ala, firman Allah Ta'ala, wa im minkum illa wariduha, wa im minkum, dan di kalangan kamu, Allah kata, illa wariduha, melainkan dia akan lalu di atas titian sirat. Semua akan lalu, laju ataupun lambat, sama ada macam halilintar, sama ada macam kuda, sama ada macam unta, ataupun lambat macam keldai ke. Wallahu a'lam. Tengok amalan kita dekat dunia, tengok keikhlasan amalan kita dekat dunia. Tengok amalan kita dekat dunia sama macam Nabi ataupun tak. Okay. Benda simple je, tetapi semua kita akan pi ke situ. Allah kata wa in minkum illa waridha. Semua daripada kamu ni, Allah kata semua akan melalui titian sirat. Lalu Imam Nawawi kata wal wurudu wariduha, dalam ayat tu huwal uburu al sirat, orang yang berjalan melalui di atas titian sirat. Wa huwa jisrun, satu titi, satu jambatan, mansubun, yang melintasi ala zahri jahannam, iaitu di atas neraka jahannam. Otak kita tak tahu nak fikir macam mana. Tuhan buat satu jambatan atas neraka, hujung sekali sana syurga. Syurga dan neraka ni bersebelahan antara satu sama lain. Orang hak duduk dalam syurga boleh tengok siapa ahli neraka. Orang hak duduk dalam neraka, antara siksaan yang paling teruk, bagaimana dia tengok nikmat yang dimiliki oleh ahli syurga. Sampai tahap macam tu penghinaan kepada ahli neraka. Dia duduk kena siksa hari-hari, tetapi dalam masa yang sama duk tengok nikmat sebelah sana, minta ayak lah, minta pertolongan lah. Hak sebelah ahli syurga pula, semua soalan macam ni lah, tular dekat dunia dulu malas sangat. Kan, benda ni akan berlaku interaksi antara ashabul jannah dengan ashabun nar, yang Allah cerita siap-siap, walaupun benda ni tak berlaku lagi. Benda ni berlaku kemudian, Allah cerita siap-siap dalam surah Al-A'raf. Bila kita baca surah Al-A'raf, ada sampai satu ayat yang Allah cerita interaksi ahli syurga dengan ahli neraka. Begitu juga interaksi dengan ashabul a'raf, orang yang duduk tengah-tengah antara syurga dan neraka tu ada sempadan. Ada orang yang tak boleh masuk syurga sebab ibadat dia tak cukup, dan dia tak masuk neraka sebab dosa dia tak padan untuk dia masuk neraka. Duduk tengah-tengah. Kan, tu dia panggil ashabul a'raf. Cuma last kali Allah masukkan dia juga ke dalam syurga. Jadi bagaimana jambatan yang nama as-sirat ni melalui atas neraka jahannam. Tu orang sebut jahannam tu. Tapi perkataan jahannam orang kita ni tak sesuai sebenarnya. Malaun, jahannam tak sesuai untuk kita jadikan bahan lawak. Jahannam sungguh, tak payah sebut jahannam dah. Neraka ni kita minta perlindungan dari Tuhan, bukan kita memain perkataan tu. Kita kata rosak jahannam, kita nak kata rosak jahannam, kita kata Allah datang ni rosak jahannam, tak payahlah. Kan, jahannam tu nama neraka, kita minta perlindungan Allah. Mal'un, orang melawak mal'un, orang yang dilaknat. Kan, kita hak orang masjid ni cuba kita elok menggunakan perkataan-perkataan yang bawa makna buruk, yang kita risau jadi doa untuk kita pula. Kan? Okey, jadi apa maksud di sini? Maksud di sini, bagaimana anak-anak yang mati kecil ni boleh selamatkan mak ayah dia ketika melalui titian as-sirat. Kalau ada masalah, akan jatuh ke dalam neraka, habis kena siksa, naik semula ke titian as-sirat. Tetapi orang yang ada anak, bagaimana Tuhan bagi kelebihan kepada anak yang mati kecil ni, la tamassuhun nar,
Maksudnya neraka tak akan sentuh dia. Allahu Akbar. Ini kelebihan bagi orang yang pernah bersabar atas kematian anak kecil. Bila baca berita gembira ni, Allahu Akbar, tak adalah benda yang paling menggembirakan. Walaupun kita pernah melalui satu masa yang kita stres, kita sampai tahap kemurungan, hari ni kita baca hadis ni, Allahu Akbar, Tuhan bagi satu berita gembira kepada kita. Okey, wallahu alam. Hadis yang seterusnya kita akan sambung pada kuliah yang akan datang, sebab ada perbahasan. Adakah semestinya 3 orang? Sebab jarang orang mati anak 3 orang ni. Jarang. Kan? Saya tok saya, mak kepada ayah saya, anak mati 3 orang, mati kecil. Dia dapat kelebihan hadis ni. Tapi jarang mak lah anak mati kecil sampai 3 orang. Hak biasanya 2 orang. Hak biasanya seorang. Masuk tak dalam kelebihan hadis ni? Hak ni kita akan bicarakan minggu depan. Tu nak tarik minat main minggu depan tu. Kan, selain pada hak nasi lemak tu, ni hak nak tarik minat, insya-Allah ada berita gembira yang lain pula untuk orang yang mati anak seorang ni, termasuk tak dalam perbahasan yang kita bahaskan pada pagi ni. Wallahu alam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arham jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.